Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Norlidia Natasha dari Unit Komunikasi dan Media Pahang untuk rangkuman berita seminggu di negeri Pahang. Pada hari ini kami bawakan rangkuman berita-berita menarik dan terkini dari seluruh negeri. Di kesempatan ini, Patik dan seluruh rakyat Pahang merafak sembah dalam menyembahkan ucapan tahniah ke Sisi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Mustafa Billah, Sultan dan Raja Pemerintah bagi negeri Pahang Darul Makmur serta segala jajahan takluknya sempena memuliakan Hari Ulang Tahun Keputeraan yang ke-61. Patik mendoakan mudah-mudahan dilanjutkan usia damai sejahtera ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang serta paduka-paduka anak anda dan cucunda. Baiklah, kita teruskan dengan berita Majlis Kesyukuran, Tahlil dan Doa Selamat sempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan Keduli Yang Maha Mulia Sultan Pahang ke-61 di Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Khamis lalu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj berkenan bercemar duli ke Majlis Kesyukuran, Tahlil dan Doa Selamat sempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang ke-61 di Masjid Negeri Sultan Ahmad I di Kuantan, Khamis lalu. Turut berangkat ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Yang Amat Mulia Putera dan Puteri Tuanku serta kerabat diraja Pahang. Hadir bersama Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak serta Barisan Esko Kerajaan Pahang. Majlis bermula kira-kira jam 6.30 petang dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil yang dipimpin oleh Sahibu Samahah Mufti Pahang Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman. Majlis kemudiannya diteruskan dengan solat maghrib, solat hajat dan diakhiri dengan takbir raya. Majlis kemudiannya diteruskan dengan solat maghrib, solat hajat dan diakhiri dengan takbir raya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua kemudiannya berkenan bersantap dengan tetamu yang hadir sebelum berangkat pulang. Tanzilal Azizir Rahim. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berkenan menunaikan solat sunat Aidil-Adha di Masjid Tengku Ampuan Afzan di Indra Mahkota Jumaat lalu bersama ribuan jemaah dalam suasana norma baharu. Seri Paduka Baginda bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj tiba di masjid itu pada jam 8.25 pagi. Turut berangkat ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Yang Amat Mulia Putera dan Puteri Tuanku serta kerabat diraja Pahang. Hadir sama Menteri Besar Pahang, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad dan Sahibu Samahah Mufti Pahang, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman. Seri Paduka Baginda menunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum menunaikan solat sunat Aidil-Adha yang diimamkan oleh Imam Satu Masjid Tengku Ampuan Afzan, Ustaz Muhammad Hafiz Muhammad Suhaili. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berkenan membantu penduduk melaksanakan ibadah korban yang diadakan di perkarangan masjid selepas menunaikan solat sunat Aidil-Adha di Masjid Tengku Ampuan Afzan di Indra Mahkota Jumaat lalu.
Malah anak anda baginda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tunku Mahkota Tunku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Ru'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah beserta Yang Amat Mulia anak anda baginda yang lain turut bersama-sama bergandeng bahu membantu penduduk melakukan ibadah korban yang melibatkan 9 ekor lembu. Seri Paduka Baginda sendiri dilihat memegang dengan kuat tali yang mengikat lembu korban bagi memudahkan penduduk ketika melaksanakan ibadah korban walaupun dalam keadaan hujan yang sedikit renyai. Turut mengiringi baginda Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail, Sahibusamaha Mufti Pahang Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman dan Ketua Polis Pahang Datuk Abdul Jalil. Penganjuran program pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang pada setiap tahun menjadi ingatan terhadap perjuangan pemimpin terdahulu. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, nikmat kemerdekaan yang dikecapi hari ini tidak datang secara tiba-tiba, tetapi ada rentetan serta sebab musabab yang membawa kepadanya. Kerana kadang-kadang di antara kita ini, kita mudah lupa. Kadang-kadang kita merasakan apa yang berlaku pada hari ini berlaku secara tiba-tiba. Begitu juga kita sebagai individu. Kadang-kadang kita terlupa bahawa kejayaan kita ini adalah kejayaan kita sendiri. Seolah-olah tidak ada faktor-faktor lain yang menyumbang kepada kejayaan kita. Sebab itulah, setahun sekali kerajaan telah menetapkan supaya kita mengadakan hari mengingati negara kita. Kita sambut hari kebangsaan. Kita kena ingatkan kepada rakyat di negara kita bahawa negara kita ini merdeka, bukan saja tiba-tiba menjadi merdeka. Mesti ada rentetan, mesti ada peristiwa, mesti ada sebab musabab bagaimana kita mencapai kemerdekaan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Negeri Pahang 2020 yang berlangsung dengan meriah walaupun terikat dengan prosedur operasi standard SOP di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan Selasa lalu. Turut hadir pengurusi jawatankuasa program Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Negeri Pahang 2020 Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak, Sahibusamaha Mufti Pahang Datuk Seri Haji Abdul Rahman Osman, Pengarah Penerangan Negeri Pahang Encik Salmun Mustafa, Barisan Esko serta pemimpin setempat. Sementara itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosdi berkata, kemerdekaan yang dikecapi negara sehingga hari ini merupakan hasil titik peluh serta kepayahan yang dilalui pejuang lalu. Lebih 65,000 kediaman di negeri Pahang telah menerima poskad My Census 2020 daripada Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Pahang bagi Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020, Banci 2020 setakat ini. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak berkata, penghantaran poskad My Census ini adalah sebahagian daripada 2 fasa pembancian yang dijalankan kepada kira-kira 1.6 juta penduduk, merangkumi 428,000 kediaman di seluruh negeri ini. Fasa pertama akan bermula pada 7 bulan hingga 30 September dan melibatkan pembancian soal sidik dan juga di atas talian iaitu e-census. Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Pahang telah melaksanakan penghantaran poskad My e-census 2020 kepada lebih 65,000 tempat kediaman yang telah dikenal pasti. Poskad ini mengandungi nombor ID yang membolehkan isi rumah mendaftar masuk sistem e-census. Beliau berkata demikian pada sidang media Banci Penduduk dan Perumahan 2020 Banci 2020 di Wisma Sri Pahang di Kuantan Isnin lalu. Turut hadir Pegawai Kewangan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Indra Nazri Abu Bakar, Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kuantan MPK Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein dan Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Pahang Encik Zainul Jamil.
Beliau berkata bagi isi rumah yang tidak menerima postkad boleh membuat pra-pendaftaran secara atas talian untuk mendapatkan maklumat bagi mengakses sistem berkenaan. Kerajaan Negeri Pahang memandang serius dalam menangani isu pencerobohan dan penanaman durian secara haram seluas kira-kira 11,000 ekar di Raup, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Raup di Dewan Rakyat pada 23 Julai 2020. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berkata, perkara itu perlu diatasi segera secara tegas demi melindungi industri durian tempatan. Beliau berkata durian yang dikeluarkan oleh ladang-ladang haram ini tidak mempunyai sijil MyGap, melanggar banyak peraturan dan menyalahi protokol pengeksportan sehingga menjejaskan industri durian negara. Katanya penanaman haram ini turut memberi kesan kepada alam sekitar dan menjejaskan kelestarian alam, khususnya hutan simpan dan sumber air. Selain itu, kerajaan negeri telah kehilangan hasil cukai tanah dan hak kerajaan negeri telah dinafikan dan berdasarkan kadar terendah pajakan dan cukai tanah, dianggarkan kerugian kerajaan negeri adalah sebanyak 30 juta ringgit untuk 10 tahun. Sebanyak 95% rakyat di negeri ini mematuhi arahan kerajaan yang mewajibkan pemakaian pelitup muka di tempat awam yang sesak bagi mencegah penularan COVID-19 dalam pemantauan yang dijalankan pada hari pertama penguatkuasaan Sabtu lalu. Ketua Polis Pahang, Datuk Abdul Jalil Hassan berkata, dalam pemantauan yang dilakukan pihaknya, sebanyak 1,096 kawasan telah dipantau di seluruh negeri ini. Beliau berkata sebanyak 65 pasukan pemantau telah digerakkan dalam pemantauan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Pemulihan Kontijen Pahang pada hari pertama penguatkuasaan. Secara keseluruhannya dapat dilihat 90% hingga 95% orang ramai mematuhi arahan memakai pelitup muka ini. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Unit Komunikasi dan Media Pahang Ahad lalu. Beliau berkata daripada pemantauan yang dijalankan tersebut, seramai 18 individu dan 17 premis telah dikenakan kompaun dengan daerah Kuantan mencatatkan jumlah tertinggi. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan sejak Mac lalu membuka peluang kepada para pendidik khususnya guru-guru bagi mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran PDP menggunakan kaedah teknologi. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pahang JPNP Sektor Perancangan dan Pengurusan Pejabat Pendidikan Daerah PPD, Puan Hajah Asih Hamzah berkata, kesemua guru telah lama didedahkan dengan PDP menggunakan teknologi namun tiada ruang untuk mengaplikasikannya. Beliau berkata demikian ketika menjawab persoalan pada Forum Wacana Fikrah Pahang bertajuk Bicara Pendidikan Negeri Pahang yang berlangsung di Dewan Utama Yayasan Pahang di Kuantan Selasa lalu. Antara panel jemputan lain ialah Ketua Pegawai Operasi Yayasan Pahang, Tuan Haji Abdul Razak Abu Musa Sa'ari. Forum itu antara lain mengupas peranan institusi pengajian tinggi dalam menangani isu pembelajaran dan pengajaran pada peringkat tertinggi ketika penularan wabak pandemik COVID-19. Tetamu yang cukup hebat, memang arif dalam bidang ini, iaitu bersama dengan saya. Setakat ini sahaja rangkuman menarik berita-berita di Pahang sepanjang minggu ini. Terima kasih kerana bersiaran bersama kami dan teruskan bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang untuk mendapatkan berita terkini dan menarik di seluruh Pahang. Sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Assalamualaikum.